Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Yang dihormati seluruh warga kerja JKR, alhamdulillah apa khabar semua? Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini 16 Ramadan dan hari ini juga kita akan bicarakan tentang satu peristiwa yang bersejarah yang biasa disambut keesokan harinya, iaitu 17 Ramadan. Dan hari ini 16, besok 17 Ramadan, iaitu hari nuzul Quran ataupun peristiwa nuzul Quran. Mengapakah dinamakan nuzul Quran? Sedangkan kalau kita lihat dalam surah Al-Qadar contohnya, tuan-tuan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, sampai habisnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam yang bernama Lailatul Qadar. Jadi kenapakah kita sambut nuzul Quran pada 17 Ramadan atau besok? Sedangkan Lailatul Qadar itu tidak berlaku, melainkan hadis menyatakan bahawa 10 malam terakhir pada malam-malam ganjil. So 17 Ramadan bukan 10 malam terakhir, dia 10 malam pertengahan. Jadi apa signifikannya nuzul Quran pada 17 Ramadan dan juga nuzul Quran pada malam yang bernama Lailatul Qadar? Kita lihat satu persatu penjelasan para ulama. Turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar artinya turun sekaligus dari Lauh Mahfuz, tempat simpanannya, ke langit dunia di Baitul Izzah, di langit dunia. Situ disimpan pula. Kemudian bermulanya ayat Iqra, dia turun pada 17 Ramadan. Jadi dua-dua makna turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada satu malam bernama Lailatul Qadar. Betul lah. Itu turun sekaligus dari Lauh Mahfuz, tempat simpanannya, fail simpanannya, ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian 17 Ramadan nuzul Quran juga, iaitu 17 Ramadan bermulanya turun ayat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang kita dah dengar sebelum ini. Dia turun pada 17 Ramadan, kata para ulama sirah. Kemudian dia berturun berperingkat-peringkat mengikut kesesuaian peristiwa, kesesuaian keadaan dan sejarahnya ketika itu, sehinggalah ambil masa lebih kurang 22 tahun lebih atau 23 tahun, tuan-tuan, maka berakhirlah penurunan Al-Quran. Jadi 17 Ramadan turun Quran, ia bermula dengan Iqra, disitulah bermulanya nuzul Quran. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah, bila cerita tentang Quran, apakah dia Al-Quran? Al-Quran ialah kalamullah, bukan kalam manusia. Quran bukan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang musyrikin Arab ketika itu, tuan-tuan, mereka tuduh Nabi, dia kata apa? Qaulun syair. Qaulun syair, ini kata-kata penyair, kata-kata pujangga. Tapi penyair zaman ketika itu pun tidak boleh menandingi keindahan susunan kata-kata Al-Quranul Karim. Jadi sebab itu mereka kata ini syair, ini kata-kata puitis. Sebenarnya bukan. Dia adalah kalamullah. Dia adalah kalamullah, iaitu kata-kata Allah, firman Allah, yang memang susunan bahasanya sangat indah, bukan kata-kata manusia. Al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan ke atas nabi lain tak dipanggil Quran. Kalau turun ke atas Nabi Daud dipanggil Zabur. Turun ke atas Nabi Musa dipanggil Taurat. Turun ke atas Nabi Isa dipanggil Injil. Turun ke atas Nabi Ibrahim dipanggil Suhuf. Ya. Apa lagi? Dan diturunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut lagi al-muta'abbad bitilawatihi. Quran ini menjadi ibadah membacanya. Surat khabar, baca surat khabar tak jadi ibadah. Baca buku sains dia tak jadi ibadah. Kecuali kalau dapat ilmu kat situ, jadi ibadah lah. Tapi Quran baca bermula daripada Fatihah sampai surah An-Nas diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak faham, tapi kita akan dapat pahala daripada Allah SWT. Kemudian disebut lagi Al-Mu'jiz, merupakan satu mukjizat.
Quran ni mukjizat kepada Nabi SAW yang kekal sampai kiamat. Sebab Tuhan kata apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami jugalah yang akan menjaga Al-Quran daripada ada pindaan-pindaan, perubahan-perubahan dari tangan-tangan manusia tak bertanggungjawab seperti kitab-kitab lain samawi sebelum ini, maka Quran terpelihara terjaga sampai kiamat. Artinya dia satu mukjizat yang boleh melemahkan musuh-musuh, alasan-alasan musuh, hujah-hujah musuh, dalil-dalil musuh sehingga hari kiamat nanti. Sebab itu tuan-tuan mata Allah, kalau kita lihat contohlah, sekarang ini ada orientalis barat. Mereka cuba menyelidiki, menyelongkari, mengkaji dalam Quran, di manakah ayat-ayat dalam Quran, frasa-frasa dalam Quran, kandungan dalam Al-Quran yang tidak relevan dah, yang tak boleh pakai dah. Sebab Al-Quran ni bagi mereka telah turun 1400 tahun lebih di kota Mekah ataupun di tanah Arab, sebenarnya tanah Arab yang masa tu padang pasirnya dengan untanya. Macam mana mungkin orang-orang Arab ni masa tu sesuai dengan orang Arab lah, tak mungkin boleh dibawa sampai ke zaman kita, zaman IT, zaman teknologi, zaman vaksin sekarang ni. Masya Allah, mungkin tak sesuai. Jadi mereka pun orang Tasik Barat pun berkumpul sesama mereka melantik seorang petugas yang menguasai task force ini untuk mencari di mana kelemahan-kelemahan Al-Quran dan ditunjukkan kepada umat Islam, inilah Quran kamu yang turun zaman unta, yang turun zaman padang pasir, yang turun zaman Arab pakai jubah, sekarang dah tak sesuai dah. Maka diwujudkan satu task force menyelongkari kelemahan Quran. Diketuai oleh Dr. Gary Miller, seorang saintis, seorang orientalis, seorang ahli fizik yang hebat. Maka dia bersetuju. Dia pun mulakan projeknya, iaitu membongkar Quran dan mencari di mana kelemahan Quran. Tapi kita jangan lupa, Quran itu mukjizat. Dia akan melemahkan apa saja yang lain yang datang untuk mencari kelemahannya. Quran akan melemahkan orang tersebut ataupun hujah tersebut. Jadi Dr. Gary Miller ini tuan-tuan, dengan kawan-kawannya, dengan rakan-rakannya pun memulakan. Bermula dengan Fatihah sampai Baqarah, sampailah surah An-Nas. Yang mereka jumpa apa dia? Mereka jumpa banyak fakta sains dalam Quran. Sebab Dr. Gary Miller, dia adalah saintis. Jadi bila buka Quran, dia terkejut. Quran telah mendahului zaman. Pada zaman kita sudah ada scanner yang boleh scan perut ibu yang mengandung dan melihat perkembangan embrio anak ataupun janin dalam kandungan. Rupa-rupanya Al-Quran sudah mendahului zaman, terlebih dahulu melalui zaman 1400 tahun yang sudah diturunkan, sudah ada ayat-ayat yang menceritakan perkembangan janin dalam perut ibu. Subhanallah. Tuan-tuan buka surah Al-Mu'minun contohnya. Antara ayat 6, 7, 8, 9, 10 itu menceritakan tentang bagaimana proses kejadian janin atau manusia dalam perut ibu. Daripada nutfah, kemudian jadi alaqah, kemudian jadi mudghah. Nutfah itu air mani. Tuan ceritakan daripada air mani, kemudian alaqah menjadi satu benda yang macam darah yang melekat di rahim. Darah juga tapi melekat. Kemudian mudghah menjadi seketul daging. Lama-lama dia perkembaskan daging, kemudian daging tersebut dibalut dengan tulang. Fakasawnal 'izama lahma, daging tersebut dibalut dengan tulang. Kemudian tulang tersebut dibalut dibalut dengan daging pula. Daripada daging tumbuhnya tulang, dibalut tulang dengan daging pula. Kemudian jadilah fa'ansha'nahu khalqan akhar, maka kami jadikan satu lembaga yang lain, berbeza dengan air mani, berbeza dengan darah yang melekat kat rahim ibu yang akan menjadi seketul daging, tulang, beza jadi satu lembaga yang cantik, indah yang bernama manusia. Maka Dr. Gary Miller dengan timnya rasa terkejut. Sebab mereka saintis, mereka tahu tuan-tuan, macam mana ahli fizik mencipta scanner sudah ada dah mencerita tentang janin pada tanah Arab di zaman unta dulu melalui Al-Quranul Karim. Sekarang orang ahli fizik baru menjumpai teori Big Bang.
Sedangkan Tuhan sebut dalam Al-Quran, awalam yara allazina kafaru anna as-samawati wal ardh kanata ratqa fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Tidakkan orang-orang kafir itu memerhatikan bahawa langit dan bumi itu dulunya adalah seketul. Anna as-samawati wal ardh kanata ratqa, seketul dia bercantum. Fafataknahuma, kata Allah, maka kami pecahkan. Fafataknahuma, kami pisahkan, pecahkan. Maka barulah ahli-ahli fizik, orang tak boleh faham, ini teori Big Bang. Kita baru jumpa. Sedangkan 1400 tahun yang sudah, Quran sudah pun menjelaskan tentang teori Big Bang. Apa lagi tuan-tuan? Dalam Quran diceritakan tentang wasyamsu tajri li mustaqarri laha, matahari beredar di atas orbitnya, mengelilingi bumi. Subhanallah, ya. Saintis baru jumpa. Quran dah cerita lama dah tentang cerita macam-macam sains. Jadi akhirnya Dr. Gary Miller akhirnya mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tukar nama kepada Dr. Abdul Ahad. Hebat. Sebab Quran itu satu mukjizat. Tak siapa-siapa boleh melemahkan Quran, boleh mencari kekurangan Quran, melainkan dia akan rasa dia yang kurang, dia yang lemah. Betul juga tuan-tuan, seorang doktor pakar forensik dari Perancis, Dr. Maurice. Dr. Maurice ini tuan-tuan, diterbangkan dari Perancis untuk pergi ke Mesir bagi membantu pengkaji-pengkaji di Mesir untuk berbuat forensik atau bedah siasat mami ataupun mayat Firaun. Jadi dia pun pergilah, nak mencari punca apa sebab Firaun itu mati. Dr. Maurice ini seorang pakar yang sudah lama berkecimpung dalam forensik, ia pengalaman. Bila sampai di Mesir, dia dibawa ke satu tempat yang ada mayat Firaun, orang sebut mumia. Mumia ni tuan-tuan, mumia diletakkan depan dia, maka dia pun bedah. Biasalah dia bedah kat sini, dia belah kat sini, nak cari apa sebab punca kematian Firaun. Firaun ni Firaun zaman Nabi Musa dulu. Bila dia buat bedah siasat, dia rasa heran dan terkejut. Dia kata tak mungkin. Ya, impossible, sangat mustahil. Sebab apa? Sebab bila dia buka dada Firaun tadi, dia melihat dada Firaun penuh dengan garam. Artinya Firaun tadi dia mati, terbunuh disebabkan garam. Dia kata mana mungkin macam ni punya garam, punya banyak. Takkanlah Firaun makan garam. Penuh garam. Jadi dia tanya kepada orang-orang Islam, kamu tahu tak sebab apa Firaun mati? Maka dia minta dengan orang Islam, Quran tunjukkan di mana dalam Quran ada cerita tentang Firaun itu mati. Bila begitu, orang Islam di Mesir pun bukalah Quran, tunjukkan ayat yang keberapa, surah apa, cerita tentang Firaun zaman Nabi Musa. Firaun zaman Nabi Musa dulu tuan-tuan, dia cuba kejar Nabi Musa. Maka zaman Nabi Musa pula, ketika itu Musa ambil tongkatnya, ketuk air laut menjadi highway, jalan, terbentang di hadapan Nabi Musa. Maka Nabi Musa dengan Bani Israel dapat menyeberangi sampai hujung sana, selamatkan diri. Kemudian dikejar oleh Firaun dengan tentera-tentera berkudanya. Sampai di tengah-tengah highway tadi, akhirnya dengan izin Allah Ta'ala, laut yang highway tadi menjadi laut balik. Dan Firaun mati lemas dalam laut tersebut. Kemudian Quran menceritakan lagi bahawa Firaun tadi mayatnya diselamatkan oleh Allah, terdampar di pantai untuk menjadi pengajaran kepada orang-orang seterusnya. Itu cerita dalam Quran. Tuan-tuan boleh buka Quran. So, barulah Dr. Maurice terpegun dengan isi kandungan Al-Quran, sebab Quran menceritakan detail. Memang Firaun mati lemas dalam air laut. Laut Merah, mati lemas kat situ. So, bila mati lemas, artinya badan dipenuhi dengan air laut. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan jasadnya, maknanya dia dah mati. Jasadnya dibiarkan hanyut sampai ke pantai. Maka dibumikan sebagai mumia. Yang peliknya, ni kata, bila disimpan lama-lama mumia tadi, akhirnya air laut yang ada dalam dada, dalam badan Firaun tadi, dia berubah mengikut suhunya menjadi garam.
Maka bila membaca ayat ini, subhanallah tuan-tuan, Dr. Morris pun masuk Islam. Satu mukjizat yang akan melemahkan orang-orang yang cuba mencari kelemahan dan kekurangan Al-Quranul Karim. Jadi kita dah biasa, mungkin kita dah banyak kali dengar tentang bagaimana ada orang-orang, orientalis barat dan sebagainya, cuba mencari kelemahan Quran, akhirnya mereka sendiri yang jadi lemah dan akhirnya mereka mengucap 2 kalimah syahadat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya ialah, ini persoalan kita kan, tadi kita cerita tentang definisi Al-Quranul Karim. Ya. Persoalannya bagaimana kita nak membumikan Quran. Quran dah turun dah, nuzul Quran. Berapa lama dah tuan-tuan nuzul Quran? Kalau orang tu 40 tahun, dah 40 tahun nuzul Quran. Kalau orang tu 60 tahun dah pencet dah, 60 tahun dah nuzul Quran dalam hidupnya. Tapi bagaimana Quran membumikan dalam diri dia? Quran turun atas diri dia. Kita sebut nuzul Quran kan? Bagaimana nuzul Quran ke atas dirinya pula? Ini persoalannya. Macam mana kita nak nuzul Quran ke atas diri kita? Kita bukan sekadar sambut cuti. Bila cuti balik rumah kita tidur. Tak buat apa-apa pun. Nuzul Quran sama dengan hari-hari raya yang lain je. Hari seronok sebab cuti. Tak kerja. Tapi sebenarnya nuzul Quran sepatutnya kita makin dekat dengan Quran. Kita makin mengkaji Quran. Makin mencari di mana kekuatan Quran. Dan makin kita hampir kepada Quran. Sebab itu ulama-ulama menyatakan bahawa bila sebut nuzul Quran tuan-tuan, yang pertama sekali ialah belajarlah baca Quran dengan betul. Kalau di kita dan juga di luar sana yang menonton sekarang ni, baca Quran tak betul, belajarlah Quran baca dengan betul. Baca dengan tajwid. Ya, kalau kha ada tempat keluar kha, kalau dad ada tempat keluar dad, ada sin ada dia macam desir, sin. Kalau tak desir tak dia panggil sin. So dia ada tempat dia, makhraj huruf di mana. Kemudian tempat berhenti macam mana. Ni boleh berhenti ke tak boleh berhenti. Ini harus berhenti, ini haram berhenti, ini boleh berhenti, boleh sambung. So kita kena tahu itu tajwid, ilmu tentang tajwid. Kita tahu tentang panjang, pendek, mat yang kita nak baca ni. Mat asli berapa harakat, mat lazim kalimi musaqqal berapa harakat, mat lim berapa harakat, mat jaiz berapa harakat. So kena tahu tentang harakat-harakat berapa panjang, berapa pendek, 2 harakat ke, 4 harakat ke, 6 harakat ke. Kena tahu dengung tak dengung. Oi, kalau menyanyi pandai pula, subhanallah. Boleh ikut sebiji macam suara artis. Tapi baca Quran, wah. Tuan-tuan, amat malas sekali kalau orang boleh menyanyi tapi tidak boleh baca Quran. Amat malas sekali. Allah jadikan mulut ini tuan-tuan untuk kita sebut nama Allah, berzikir dan beri nasihat, cakap yang baik-baik. Tapi sayangnya kita tidak boleh menyebut kalamullah. Sampai ketua kita masih lagi macam orang tak belajar baca Quran. Belajarlah walaupun tua tak apa. Saya katakan tadi pertama nak menuzulkan Quran atas diri kita. Yang tak pandai baca Quran, start kena baca Quran. Belajar. Belajar tak salah tuan-tuan, malah dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Sehingga Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kita ni, sebaik-baik kamu kata Nabi, ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran. Jadi dalam kes ini, tok guru dengan anak murid sama level. Tok guru Quran dengan anak murid yang belajar baca Quran sama level. Sebab Nabi sebut khairukum, sebaik-baik kamu. Hak belajar pun baik, hak mengajar pun baik. Dua-dua baik. Masya Allah. So kena belajar baca Quran dengan betul. Sebab kalau tak baca Quran dengan betul, kita bimbang Quran pula melaknat kita. Sebab ada sebuah riwayat menyatakan bahawa rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Ada orang baca Quran sedangkan dia tak tahu Quran sedang melaknat dia. Masya Allah. Sebab baca Quran yang tak betul. Bila tak betul tuan-tuan, lari maknanya. Bila lari makna, kita baca dengan salah. Maka dapat dosa pula. Jadi tuan-tuan Allah, yang pertama ialah kita kena belajar baca Quran dengan betul. Cari guru-guru Quran. Sama ada untuk kita ke, untuk anak kita ke, family kita, keluarga kita. Dan jangan berkira pula nak bayar guru Quran ni. Allah. Ada orang bayar RM15 sebulan. RM15 sebulan. Sian, ustaz mengajar Quran. Naik motor kap cai tongkat pun tak ada. Tuan-tuan, tapi kalau tuition matematik, tuition piano, sanggup bayar ratus. Ustaz mengajar Quran, RM15.
RM21, RM20. Allah, berkira. Kenapa berkira? Tuan-tuan, sedangkan Quran ini dia tak sama seperti lagu. Lagu ni tuan-tuan, kita ikut je lagu apa? Lagu Awi ke, ya? Lagu Isabella Search ke tuan-tuan. Kita boleh nyanyi. Walaupun kita tak belajar dengan Amy Search. Kita tak guru depan dia. Amy, cuba sikit. Talaki dengan saya macam nak nyanyi lagu Isabella. Tak ada. Tuan-tuan, kita dengar je lagu, kita boleh ikut. Tapi Quran bukan macam tu. Quran, walaupun kita dengar baca Quran, kita dengar baca Quran kat CD ke, dekat telefon pintar ke, kat gadget, kita belum tentu lagi boleh ikut. Sebab hurufnya kena tengok guru, mulut guru. Dia akan sebut, okey, sini tempat keluar huruf apa? Hamzah dengan Ain contohnya. Dia akan sebut, Ain, Hamzah, Ain, So, bila begitu tuan-tuan, susah nak baca Quran ni. So, bila susah baca Quran, bayar lebih sikit lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni untuk bekalan kita dunia dan akhirat. Tuan-tuan, satu, kena belajar baca Quran dengan betul. Nombor dua, sebab masa kita ringkas je tuan-tuan, dah dekat pukul 1:30. Lepas kita baca Quran dengan betul, jangan risaulah tuan-tuan, jangan risau. Saya kadang-kadang, Allah Ustaz, saya ni dah 10 tahun dah baca Quran, masih tergagap-gagap lagi. Tak apa, sebab Nabi sebut dalam sebuah hadis, Allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, kita lihat macam ustaz-ustaz kat TV kan, Ustaz Tirmizi apa lagi ya, Ustaz Tirmizi Ali, Ustaz Tirmizi Abdul Rahman, ramai ustaz-ustaz qari kita tuan-tuan, boleh baca Quran, Ustaz Apandi ya, TV1. Mereka boleh baca Quran dengan betul dan mereka boleh tegur bacaan kita salah. Tuan-tuan, orang macam ni mahir baca Qurannya, dia akan bersama tempat duduknya dengan para malaikat yang mulia. Takkan kita tak nak duduk bersama dengan para malaikat yang mulia? Sebaris dengan barisan malaikat yang mulia. Sebaris. Siapa sebut? Bukan saya sebut. Nabi SAW yang mengiktiraf, yang menyebut dalam hadis baginda. Orang yang mahir dengan bacaan Quran, dia akan duduk sebaris dengan para malaikat. Nampak macam tu kan ustaz tu? Tapi sebenarnya dia sedang dikelilingi oleh para malaikat yang mulia. Kemudian Nabi sambung, Ustaz, saya macam mana Ustaz? Tergagap-gagap. Maka kata Nabi SAW, Wallazi yaqra'ul Qur'an, wa huwa yatata' fihi, wa huwa alaihi syaqqun, falahu ajran. Siapa yang baca Quran, wa huwa yatata' fihi. Kalau kita nak sebut tak ni, kita nak sebut gagap lah. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Ya tak fihi. Susah berpeluh. Orang dah 5 ayat, dia baru satu baris. Yang tertinggal kereta api. Wa huwa alaihi syaqqun. Nampak susah dia baca. Dah lah berpeluh, susah pula. Tuan-tuan, falahu ajran, kata Nabi, dia dapat 2 pahala. Satu, pahala dia baca Quran. Yang kedua, pahala dia susah. Susah tuan-tuan. Ya? Kita semayang, katalah semayang tarawih. Semayang tarawih, 20 rakaat. Rasa banyak pahala. Sebelah kita, tarawih juga, 20 rakaat juga. Tapi, dia OKU, ada satu kaki je. Sebab saya pernah tengok, orang satu kaki semayang sebelah saya tuan-tuan. Dia boleh sujud macam kita sujud, berdiri macam kita berdiri, lama kita berdiri, lama juga berdiri tuan-tuan, tapi dia tak tumbang. Kalau kita dah tak balance dah, ya, pegang dinding, pegang orang, dah dia selamba je tuan-tuan, satu kaki je semayang. Disebabkan kesusahan pada dia, maka Tuhan bagi dia 2 pahala. Kita 1 pahala, dia dapat 2 pahala double. Pertama, pahala semayang, yang kedua, pahala susah payah dia semayang dengan menggunakan berdiri atas 1 kaki. Begitu juga orang baca Quran. Quran tetap wajib kena baca tuan-tuan ya. Tapi macam mana? Saya payah ustaz, saya gagap-gagap. Tapi saya belajar. Dapat 2 pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, orang yang mahir bersama dengan barisan para malaikat. Orang yang tak mahir, dapat 2 pahala. Artinya Quran ni tuan-tuan, tak pernah mensia-siakan sesiapa yang bacanya. Tak pernah. Inilah disebut oleh para ulama, tijaratan lan tabur. Satu bentuk perniagaan yang tak pernah rugi. Apa dia? Baca Quran lah. Baca Quran. Baca Quran, tak faham makna pun tak apa. Dapat pahala. Sekurang-kurangnya dapat pahala. Tak faham makna. Ya? Kita baca telah ayat apa? Kita baca ayat
wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Tak faham makna. Tapi satu huruf, satu pahala. Satu pahala kata Nabi diganda 10. Satu huruf dapat 10 pahala. Sebab itu Nabi buat sabda baginda, alif lam mim tu Nabi kata apa? Alif lam mim. Alif satu huruf dapat satu pahala. Satu pahala diganda 10. So alif lam mim 3 huruf dapat 30 pahala. So satu perniagaan yang tak pernah merugikan kita, malah menguntungkan kita. Satu. Yang kedua tuan-tuan mati Allah ialah lepas kita baca takkan gitu je. Kita kena nuzulkan lagi Quran ke dalam lagi tuan-tuan. Dalam arti kata kena faham. Sebab tu afala yatadabbarunal Quran. Tuan kata apa? Tidakkah mereka itu hendak mentadabbur Quran? Tadabbur tu apa? Tadabbur tu faham. Faham apa kehendak Quran. Sebab itu bila mana satu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pergi jumpa Ibnu Abbas. Jumpa Ibnu Abbas, dia kata, wahai Ibnu Abbas, aku nak tanya kamu satu soalan. Mengapa zaman kita tidak bergaduh sangat? Mengapa zaman akan datang manusia bergaduh? Padahal Tuhan mereka satu. Padahal Rasul mereka satu. Padahal kitab mereka satu. Kenapa mereka bergaduh? Quran ada, kenapa bergaduh? Maka Ibnu Abbas menjawab, sebab kita ni kata Ibnu Abbas, kita faham Quran. Kita faham Quran. Kita faham kehendak Quran. Tapi orang zaman akan datang, dia baca Quran, dia mentafsir Quran guna kepala otaknya sendiri, dia tak faham kehendak Quran, maka sebab itu bergaduh. A kata aku betul, B kata aku yang betul, C kata engkau dua tak betul, aku yang betul. Bergaduh. Sebab mereka mentafsir Quran ikut kepala otak mereka. Sebab itu tuan-tuan Allah, bila baca Quran, kita kena faham Quran. Mengikut hak Quran nak. Baru tak bergaduh. Jadi tuan-tuan Allah, bila baca Quran, subhanallah, bermula dengan Fatihah. Fatihah ni rukun dalam sembahyang. Tak baca Fatihah, tak sah sembahyang. Berapa ramai di antara kita yang faham makna dalam surah Al-Fatihah. Bermula dengan A'udzu minasyaitonir rajim, sunat Bismillahirrahmanirrahim, itu bermula ayat pertama Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladdallin. Berapa ramai yang faham? Bila baca Quran dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, dia boleh faham, boleh berdiri lama. Sampai ayat tentang neraka, dia rasa gementar takut. Sampai ayat tentang syurga, dia seronok dengar, galik dengar, leka dengar cerita tentang syurga, cerita tentang bidadari, cerita tentang makan dalam syurga, buah-buahan dalam syurga, seronoknya. Sebab apa? Sebab dia memahami apa yang dibincangkan dalam Quran Karim. Cerita tentang azab kubur, dia menangis pula. Sebab takutnya dan sedihnya atas amalan yang kurang. Sebab apa? Sebab itu orang Arab, bila dia sembahyang tarawih, panjang-panjang pun tak apa, tuan-tuan berdiri 20 rakaat. Biasa je satu juzuk tiap-tiap malam. Sebab mereka faham. Tak lari pun tuan-tuan, tak lari. Oh, kat tempat kita lari dah, tinggal imam dengan Bilal je. Oh, di Mekah Madinah tak lari tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ramai kata-katanya orang Arab, dia faham. Orang kita, dia tak faham. Tapi ada yang faham. Ada yang tak faham. Tak faham pun tak lari. Sebab barakahnya Al-Quran tadi tuan-tuan. Walaupun kita tak faham, tapi kita boleh menangis. Walaupun kita tak faham, kita boleh cool, boleh tenang lagi. Ya? Dan kita tidak berganjak tempat duduk sehinggalah habis witir. Jadi tuan-tuan, pentingnya faham Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Jadi bayangkan tuan-tuan, 6,236 ayat. Kita kena faham. Kena faham. Sekurang-kurangnya Fatihah wajib kita faham. Yang lain itu belajarlah. Ya? Belajarlah. Sebab baru faham. Belum lagi kita syarah daripada ayat ni keluarnya hukum. Ada hukum wajib, ada hukum makruh, ada hukum haram. Satu-satu ayat tu syarah lagi para ulama tafsir. Tak apalah, tuan-tuan buka terjemahan, cukup dah tengok terjemahan. Okey, ini maksud dia. So, pertama ialah kita kena belajar baca Quran. Yang kedua, lepas belajar Quran, kita kena baca Quran. Yang ketiga, kena faham. Faham tak ya? Belajar baca Quran, lepas belajar baca dengan betul, kena baca Quran. Disebut ya, Iqra'ul Quran. Nabi kata, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sebab Quran itu akan datang pada hari kiamat
menolong, membantu beri syafaat kepada orang yang membacanya. So kena baca Quran. Baca. Ni dah masuk 16 Ramadan. Berapa muka surat dah Quran kita dah baca? Berapa juzuk dah Quran kita dah baca? Itu persoalan yang kita kena jawab. Bukan sekadar nuzul Quran cuti, tidur je kat rumah buat taik mata. Tapi dengan Quran tak ada apa-apa. Nama dah nuzul Quran, tapi tak buat apa-apa dengan Quran. Kita amat malas sekali, amat rugi. Maka kita kena baca Quran. Nabi sebut iqra'ul Quran, bacalah Quran. Dalam satu riwayat sebut afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seafdal ibadah umatku ialah baca Quran. Baca Quran. Tak kisah tuan-tuan tak boleh baca surah besar, baca surah kecil. Ustaz, saya boleh baca Yasin. Bacalah Yasin. Yasin pun Quran juga. Baca surah Al-Kahfi hari Jumaat. Bacalah, tak ada masalah. 3 kul Ustaz. 3 kul lah. Bacalah. Yang penting dia adalah Al-Quran. Dan boleh bagi syafaat kepada pembacanya. Jadi orang tak baca Quran, Quran tidak boleh bagi syafaat. Tak pernah baca Quran, lagi Quran tidak boleh bagi syafaat. Sebab Nabi sebut, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran dulu, kemudian baru datang syafaat. Bila syafaat? Syafaat tuan-tuan atas dunia tuan dah bagi syafaat dah melalui Al-Quran. Pernah satu ketika tuan-tuan zaman saya belajar di Egypt dulu, ni kita share lah ilmu ataupun kisah yang baik. Jadi pada satu tahun itu saya berpakat dengan 2-3 orang lagi sahabat saya, kita nak pergi ke Mekah. Pergi ke semenanjung tanah Arab sebab kami berada di Mesir. Kami belajar di Universiti Al-Azhar. So dah dekat sangat dah. Dia punya halangannya adalah Laut Merah saja. Mesir, Laut Merah, semenanjung tanah Arab ataupun Saudi Arabia. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang orang ada, bukan mengada-ngada, orang yang ada. Orang panggil orang have, ada duit, lebih sikit duit dia, mak ayah dia orang kaya, mereka pun nak pergi juga umrah dan haji, mereka naik kapal terbang. Saya ni orang tidaklah ada tuan-tuan ya, memang orang susah. Jadi saya pun mampu naik kapal laut saja. Maka kita pun dah beli dah tiket. Beli tiket pada hari dan saat yang kami sepatut naik kapal laut, kami tak boleh naik. Sebab apa? Sebab orang Arab dia tak ada sistem. Orang Arab tak ada sistem, dia main hentam kromo saja. Walaupun bukan tiket dia pun naik. Dia patutnya besok, dia naik juga. Kita patutnya hari ni tak boleh naik sebab kita ada sistem. Kita rasa malu nak potong queue, malu nak pancung, tapi Arab tidak. Dia naik penuh-penuh. Tuan-tuan, akhirnya kita pergi ke kaunter, mana aku punya ni? Mana aku punya seat? Dia kata, ginilah, mu datang 2 hari lagi lah. Sekarang ni tak boleh sebab orang Arab dah naik penuh dah. Jadi kita orang yang bukan Arab ni terpaksa mengalah lah. Sebab negara dia orang, tuan-tuan, tak ada sistem. Jadi kami balik rumah. 2 hari lepas tu barulah kami pergi semula ke port. Panggil Port Said namanya. Di Mesir. Kemudian kita akan pergi ke Port Jeddah. Di Saudi Arabia. Jadi kami pun seronok lah. 2 hari lepas tu kami pun naik kapal. Tengok keindahan alam, tengok keindahan laut. Ya. Laut Merah, laut yang tempat terbenamnya Fir'aun. Ya. Jadi tuan-tuan mati Allah, sampailah kami di Tanah Haram. Kami pun buatlah umrah, buat ibadah. Ya. Kemudian, kapal yang kami sepatutnya naik, dia pun dah nak balik dah ke Mesir. Ya. Kapal kami 2 hari lagi. Jadi kami duduk dah di Arab Saudi lama sikit, bukan lama pun, ya, sama juga. Ya. Dia 2 hari lebih awal, kita lewat. Jadi tuan-tuan, dia dah tolak hari ni. Besok, kita buka surat khabar, semua riuh di kedai kopi, Arab di Mekah ketika itu, bahawa kapal yang sepatutnya saya naik itu sudah karam. Dia sudah terlanggar satu terumbu karang, maka dia kapal tersebut karam. Di tengah-tengah Laut Merah, tuan-tuan. Ini cerita betul. Jadi, alhamdulillah saya kata bersyukur ada hikmah rupa-rupanya tempat aku diambil seatnya oleh orang lain. Tuan nak bagi aku 2 hari lepas tu lewat, rupa-rupanya kapal tadi kapal yang akan karam di tengah laut. Kalau saya naik kapal pertama tu memang bukan saya bercakap ni. Ini roh saya bercakap. Tuan-tuan mati Allah nak jadikan cerita. Ya, sebab saya ada Mekah lagi masa tu.
Kapal tu dah sampai dah tengah laut. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku? Inilah cerita tentang syafaat Quran. Jadi orang Arab tadi tuan-tuan, sebelum kapal tu karam, mereka terjun ke dalam laut. Dan terjun dalam laut memang tuan-tuan masa itu diceritakan bagaimana dia punya syak ataupun jerung. Punyalah banyak tuan-tuan. Jerung tadi dia tengok, Masya Allah, kenduri besar hari ni rupanya. Seorang terjun, seorang kena ngap. Seorang terjun, seorang kena ngap. Pesta makan sungguhlah dipanggil pesta makan hari itu. Jadi tetapi ada di kalangan orang yang terjun dalam laut itu tidak diusik pun oleh ikan jerung. Malah dia tak lemas pun. Tak lemas pun. Biasa kalau kita tengok, lemas kan. Dia tak lemas. Jadi, bila penyelamat-penyelamat datang dengan helikopter nak menyelamatkan mereka yang sudah karam ini, maka mereka lihat ada orang-orang yang terapung di atas air laut. Terapung. Ya? Mereka heran, kenapa boleh terapung? Jadi bila pasukan penyelamat menurunkan tali dengan seorang penyelamat untuk mendapatkan mangsa di bawah tadi yang terapung di atas air laut, bila dah sampai dekat dengan mangsa, nak pegang je baju dan sebagainya, tiba-tiba mereka perasan ada di bawah mangsa tadi ada satu benda yang mengapunkan mangsa tadi. Bila dah dekat sampai, benda tu pun keluar, sup, dia lari. Semua macam tu, kecuali tak ramailah, ada beberapa orang macam tu. Jadi dia pun peganglah baju mangsa tadi, selamatkan, naik helikopter, selamat, letak tempat yang selamat. Kutip-kutip semua, yang selamat ni kutip-kutip, tuan-tuan, letak tempat selamat. Jadi, pasukan penyelamat ni bertanyakan soalan. Sebab mereka heran, kenapa awak terapung? Apa benda bawah kamu? Rupa-rupanya bawah mereka tadi tuan-tuan ialah ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba yang mengapungkan mangsa-mangsa tadi supaya tidak jatuh lemas ke dalam air laut. Bila begitu, kamu semua diapungkan oleh ikan lumba-lumba. Ya, sebab bila ada ikan lumba-lumba, Jaws ataupun shark takkan ada kat situ. Dia takkan ganggu. Dia macam bergaduh dulu tu. Kalau ada syak, ikan lumba-lumba tak ada. Kalau ada ikan lumba-lumba, syak tak ada. Jadi tuan-tuan mati Allah, apa yang berlaku? Mereka yang selamat tadi menjawab, sama je versi dia. Sebenarnya kami tak buat apa-apa. Cuma bila kami tahu kapan nak karam dan kami terpaksa terjun dalam laut, kami tak ingat apa-apa dah. Mak ayah tak ingat apa semua, barang-barang kami beli tadi tak ingat. Yang kami ingat ialah ayat Quran yang kami nak baca. Yang duk ingat ayat kursi, dia baca ayat kursi. Ulang-ulang ayat kursi. Yang duk ingat 3 kul, dia baca 3 kul. Yang ingat kul Allah, baca kul Allah. Ingat Fatihah, baca Fatihah. Tuan-tuan. Sehinggalah kami rasa ada benda yang mengapungkan kami. Sehinggalah datang pasukan penyelamat menyelamatkan kami. Subhanallah. Saya kata tuan-tuan, bukan apa. Nak beritahunya Quran itu sudah memberi syafaat pada kita sebelum kita mati lagi. Quran bagi syafaat masa kita hidup atas dunia. Bayangkan kalau Quran boleh bagi syafaat masa kita hidup atas dunia, ini kan pula lepas kita mati. Masya Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu diceritakan dalam satu riwayat, bila kita meninggal, ya, untuk orang rajin baca Quran, ya, rajin baca Quran, lepas dia khatam, dia akan start balik, ya, baca Quran lagi. Bila dia dimandikan, ya, dikapankan, Quran tadi, Quran yang kita baca tu bukan satu mushaf tu. Quran yang kita baca, amalan baca Quran tu, dia bila kain kapan kita dibalut di badan kita, disebut Quran, amalan tadi masuk dalam kain kapan kita. Situ. Kemudian tuan-tuan dibawa ke kubur. Bila bawa ke kubur, diletakkan jenazah, disemadikan dalam liang lahat, di kambus kubur, maka Quran tadi menjelma menjadi satu bentuk lembaga yang sangat indah, sangat cantik dan sangat berseri-seri. Sehingga kita yang terasing dalam kubur, duduk sorang-sorang, tuan-tuan, kita rasa yang kesunyian tadi, rasa sepi, tiba-tiba kita tak rasa sunyi dah sebab kita ada teman. Dalam kubur, ada teman. Kita akan tanya, awak siapa? Awak siapa? Dia pun cakap, sayalah Al-Quran yang kamu duduk baca siang malam sayalah. Bukan Quran mushaf tu. Ni lembaga dah. Yang indah, yang berseri-seri, yang tidak menakutkan kita. Malah kita sejinak, kita seronok dia ada teman kita. Awak siapa? Sayalah Quran yang awak duduk baca siang dan malam. Sekarang saya pula jaga awak. Sebab dulu awak bersekam mata nak baca saya. Awak nak tidur pun baca saya dulu. Awak nak keluar rumah pun baca saya dulu. Awak lepas semayang pun baca saya dulu. Nak pergi kerja baca saya dulu. Sekarang saya pula jaga awak.
Masya Allah, tuan-tuan. Quran jaga kita dalam kubur. Maka disebut, bila mana datangnya malaikat Munkar dan Nakir, nak tanyakan soalan kepada mayat ataupun kita dalam kubur ini, maka Quran mendahului kita. Dia kata, kedua malaikat, kamu berdua tidak perlulah soal mayat ini, sebab saya, Al-Quran yang akan menjaganya, sehinggalah dia dibangkitkan di hari kiamat nanti. Maka kita pun selamat dari siksa kubur dengan asbab Quran. Masya Allah. Saya pernah pergi satu tempat di Kota Tinggi, Johor. Ada satu masjid. Situ dekat masjid tu ada makam. Makam Diraja Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Orang Johor mungkin tahulah saya pergi untuk ceramah pada satu malam. Tapi saya pergi awal sikit. Sebelum maghrib saya dah sampai dah. Sebab ceramah selepas maghrib. Jadi saya dibawa ziarah makam Diraja Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Dengan ada seorang teman lah yang beritahu ni kubur siapa, ni makam siapa. Kemudian daripada atas kubur tadi, makam tadi, saya nampak adalah kubur-kubur biasa di bawah ni. Jadi saya tanyalah kepada Tok Imam yang escort saya. Saya kata, Mam, saya nampak kubur bawah tu ada jalan tengah-tengah. Kanan dan kiri jalan tu kubur, tapi tengah-tengah tu jalan. Sana kubur, sini kubur, tengah-tengah tu jalan. Saya kata, Mam, dulu kubur ni macam ni ke? Memang jalan duduk tengah-tengah ke? Dia kata, tidak Ustaz, dulu ni kosong kubur. Ni kosong kubur, tak ada jalan pun. Oh, saya ingat ke jalan macam tu. Oh, memang tak ada jalan. Ya, tak ada jalan Ustaz. Sekarang ni baru buat jalan. Okey. Habis tu kena korek lah kubur-kubur yang duduk halang jalan. Ya Ustaz. Jalan tu kita korek dulu kubur. Kubur-kubur yang ada untuk buat jalan tu, korek dulu, kita alih tempat lain. Jadi kalau ada mayat, kita alih tempat lain. Saya tanya Pak Imam tu, masa buat proses penggalian, nak alihkan mayat ataupun jenazah, yang dah lama ni, ada tak jenazah-jenazah yang masih utuh, masih okey lagi? Ada Ustaz, satu saya kata. Dia kata, ada satu. Kain kapan pun macam baru di kapan. Kain tu. Bukan kata mayat tu dalam kain kapan tu okey lagi. Kain kapan tu masih okey lagi. Saya tanya Pak Imam, saya tanya, mayat siapa kak itu yang bertuah tu? Dia kata, ini mayat Tok Imam hak dulu tu. Tok Imam hak dulu sebelum dia tu. Masya Allah, saya kata. Saya terfikir seorang-seorang tuan-tuan Apa kerja Tok Imam? Sunatkan orang. Itu mudim. Apa kerja Tok Imam? Naik pokok kelapa? Lah, itu beruk naik tuan-tuan. Apa kerja Pak Imam? Pak Imam kerjanya mengajar ngaji Quran. Dulu-dulu tuan-tuan, saya sendiri pun tuan-tuan, mula-mula belajar Quran daripada Tok Imam. Tok Imam masjid. Bertalaki dengan dia lepas main Zuhur, ataupun lepas main Asar, duduk ramai-ramai, pergi ke masjid, kemudian belajar baca Quran dengan Tok Imam. Tok Imam lah tuan-tuan. Hak jadi imam semayang, Tok Imam. Kemudian hak mengajar Quran, Tok Imam. Orang sakit pun dialah baca doa. Ni Pak Imam juga. Buatkan diri doa selamat, dialah baca doa. Pak Imam juga. Semua kerja baik Pak Imam lah dulu-dulu. Tapi yang saya nampak yang paling besar ialah mengajar Quran. Akhirnya, subhanallah, Allah Ta'ala muliakan mayatnya tak reput. Malah kain kapan pun tak reput juga. Allahu Akbar. Syafaat Al-Quran, tuan-tuan. Sebab tu saya kata Quran tadi, kalau kita baca, dia akan membentuk satu lembaga yang akan teman kita bermula dengan bila dikapankan kita, dia masuk siap-siap dalam kain kapan tadi. Untuk bersama dengan kita. Rugilah kalau kita nuzul Quran, kita sambut, tapi kita tidak ada rasa nak bersama dengan Quran. Rugi. Betul tuan-tuan. Pertama, belajar baca Quran dengan betul. Yang kedua, ialah bacalah Quran. Dah belajar. Orang kan dia belajar sampai habis dia belajar An-Nas. Sadaqallahul Azim, khatam Quran, buat pulut kuning, lepas tu tak baca dah. Apakah hal tuan-tuan? Bacalah Quran. Sebab bukan kita khatam je tak baca. Lepas khatam, syukur Alhamdulillah. Kita mula balik. Khatam kali kedua pula. Mulakan balik. Khatam kali ketiga. Sampai kita mati. Boleh jadi Quran tu bagi syarat pada kita di alam kubur nanti. Tuan-tuan dirahmati Allah ya. Okey. Nombor 3, faham ataupun tadabbur dengan isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Baca Quran kalau kita faham seronok tuan-tuan. Macam tuan-tuan tengok cerita Hindustan lah. Ya? Tengok cerita Hindustan. Biasanya hari Sabtu kan, TV3, panggung Sabtu tu. Saya tak tengok tapi tertengok juga.
Biasa pukul apa? Pukul 2, pukul 3 ke? Syekh? Hangguk dia. Pukul 2, pukul 3 kan. Dia tak 1 jam. Sekurang-kurangnya 2 jam Hindustan, tuan-tuan. Tapi kenapa orang boleh tengok Hindustan 2 jam tak bergerak? Hero masuk hospital, menangis kita kat luar ni. Siap, hero tu masuk hospital, kena pukul kan. Kenapa? Sebab ada subtitle bawah tu. Kalau tak ada subtitle, haram nak tengok, tuan-tuan. Kita tak tengok. Sebab tak faham. Dia cakap Hindustan, kita tak faham. Tapi kenapa kita layan juga? Layan sebab kita faham ada subtitle bawah tu. Ya. Sampai dia menyanyi pun ada subtitle keluar. Bila hero tu, yalah, tengah-tengah nazak tu, tuan-tuan, buka mata balik, dia cabut aja, kita pun seronok, senyum. Sebab apa? Sebab ada subtitle dan kita boleh faham jalan cerita dia. Sebab itu, tuan-tuan, Quran macam tu juga sepatutnya. Subtitle dah ada dah. Tuan-tuan buka Quran, ada subtitle tepi, ada subtitle bawah, ada subtitle mana lagi? Ada kadang-kadang tak ada subtitle, tuan-tuan, kita tekan je, dia keluar terjemahan kat earphone ke ataupun dekat suara kalau kita guna pen digital tu. Keluar. Jadi biarlah kita ke depan, ya. Biarlah dalam beragama ni, tuan-tuan, kita buat macam tu juga. Cuba memahami apa kehendak isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Kalau tuan-tuan tengok, ya, Quran kata apa? Hebat Quran. Sebab tu saintis barat masuk Islam. Tuhan kata apa? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Surah apa tu? Tuan-tuan, surah apa? Surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kata Allah, kita mampu nak samakan ibu jari manusia. Tuan-tuan tengok ibu jari kita ni, ibu jari ni. Sama tak? Sama tak, Syekh? Yang kita cop pasport tu ni lah. Ibu jari ni, tuan-tuan. Dulu-dulu kan IC ni lah ibu jari. Sebab ibu jari kita tak sama dengan ibu jari lain ni. Dia punya lakaran tak sama. Tak sama. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, ya, macam mana CIA ke, FBI ke, apa-apalah, Interpol, polis Interpol, mereka nak kesan cap jari, ya. Rumah saya dulu pernah kena pecah masuk. Orang pecah masuk rumah saya, tuan-tuan. Akhirnya, saya kata berselerok habis. Akhirnya saya pergi buat aduan, report kat balai polis. Polis pun datang, dia panggil pakar forensik dia. Dan dia pun gunalah habuk-habuk debu dia cari cap-cap jari. Kalau ada cap jari. Dia kata, Ustaz, minta maaf Ustaz, kami tak jumpa cap jari. Maknanya, penjenayah tu licik sungguh. Dia pakai sarung tangan. Tak jumpa cap jari. Kenapa polis cari cap jari? Sebab ada cap jari boleh trace. Siapa yang buat? Walaupun ribuan manusia, tak apa, dia masuk dalam sistem dia. Okey, padankan dengan cap jari, dia akan cari. Pap, keluar. Oh, orang JKR rupanya. Contohlah. Tapi Tuhan kata apa? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kami mampu nak buat sama, tapi sengaja kami tak buat. Padahal kecil je tu, Tuhan, kecil je jari ni. Tapi Tuhan boleh buat tak sama. Tak sama. Walaupun dia kembar pun tak sama juga. Kami mampu buat sama, tapi sengaja kami tak nak buat sama. Allahu Akbar. Tuhan kata apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu, mereka perhatikan bagaimana unta diciptakan? Kita baca Quran, ya Allah. Tuhan kata, lihatlah unta, bagaimana unta diciptakan. Kalau tuan-tuan pergi padang pasir, subhanallah, unta boleh hidup lama di padang pasir walaupun tak ada air. Tuan jadikan tu, kat sini tuan-tuan tu, dia punya air ni. Ni kat tengkuk dia, ni bahagian air punya banyak, tuan-tuan. Sebab Nabi pernah, tuan-tuan, dalam satu kisah perang Tabuk yang begitu panas, musim panas, sahabat-sahabat bawa unta begitu banyak. Bukan untuk tunggang, tapi nak ambil air, tuan-tuan. Semelih ambil air je untuk minum. Subhanallah, hebat ciptaan Allah Ta'ala. Bila kita faham Quran, kita akan rasa, oh hebatnya ya Allah. Kaki unta macam mana kaki unta? Kaki unta, tuan-tuan, di padang pasir dia berjalan. Dia tak jegelus. Oh, kalau kaki kita jegelus, senyap kat situ. Ya? Merepuk kat padang pasir, tak ada gerak dah. Unta dia masuk, dia boleh angkat balik. Kaki unta. Tuan-tuan lihat unta, tuan-tuan, walaupun ribut padang pasir, dia boleh relax je, dia tak lari. Sebab apa? Sebab dia punya bulu mata unta tu sangat panjang, dia tutup mata dia. Sebab tu Tuhan kata, tidakkah mereka perhatikan bagaimana unta itu diciptakan?
Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Daripada air mani yang kita kata tadi kan, kemudian menjadi seketul benda melekit, kemudian jadi seketul darah, seketul daging, kemudian ada tulang dan sebagainya. Kita pun baca Quran, hebatnya, subhanallah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Begitulah seterusnya tuan-tuan ya. Apa tadi saya katakan, mesti faham. Ada lebih kurang 10 minit lagi tuan-tuan. Lepas faham nak buat apa? Lepas faham kena beramal lah. Lepas faham kena beramal. Subhanallah. Kalau Tuhan kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha. Wahai orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang salah. Maka kita faham, tidak boleh makan harta orang lain dengan cara yang salah, iaitu rasuah. Bila sebut ini rasuah ni, tak boleh. Jangan ambil rasuah. Sebab apa? Sebab aku faham Quran kata jangan makan rasuah. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya arak, judi, kemudian tenun nasib, sembah berhala, tenun nasib, itu semua kerja-kerja syaitan. Kita pun tak minum arak, kita pun tak berjudi dah. Sebab apa? Sebab kita faham ini semua kerja-kerja syaitan kata Allah, maka jauhilah kamu semua. Allah. Tuan-tuan, maknanya kalau kita faham Quran tuan-tuan, kita boleh ubah diri kita menjadi manusia yang hebat. Betul tak? Kita tak faham. Sebab itu tuan-tuan, dulu kita sama setara dengan Jepun. Jepun ke Malaysia sama. Dulu sama. Tak salah saya zaman Tun Abdul Razak. Masa tu jadi PM. Dia jadi PM. Sama level. Satu hari PM Jepun datang menziarahi, buat ke lawatan saya bekerja ke Malaysia, jumpa PM kita. Kemudian ketika bermesyuarat, PM Jepun melihat di dinding ada satu frame ayat Quran. Frame Quran tu ada kat dinding. Jadi dia tertarik dengan ayat Quran tadi, tapi terjemahannya dalam bahasa Melayu. Dia tanya PM kita, itu dia tulis apa tu? Ayatnya bunyi macam ni. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan ubah nasib sesuatu kaum, bangsa, sehinggalah mereka sendiri yang ubah sikap mereka. Apa yang ada dalam diri mereka tu, itu sikaplah. Ma bi anfusihim, apa yang ada dalam diri mereka, iaitu sikap. PM Jepun rasa tertarik dengan ayat tadi, lalu dia bawa balik ke Jepun. Sebagai azimat kepada mereka untuk kerja kuat. Okey, ini ayatnya. Kita tak akan mampu ubah nasib bangsa kita, bangsa Jepun, sehinggalah kita ubah apa yang ada dalam diri kita, namanya sikap. Lepas tu tuan-tuan lihat orang Jepun sekarang. Ke depan ada kita tuan-tuan, sebab mereka dah ubah apa yang ada dalam diri mereka. Mana mereka malas? Orang Jepun tak malas. Orang Jepun rajin. Orang Jepun tuan-tuan, dia rajin. Seorang Jepun sama dengan 5 orang kita ataupun 6 orang kita. Kerajinan orang Jepun tu. Kita 5 orang, dia bawa seorang. Sampah. Dia ajar tu. Walaupun dia beragama, mungkin free thinker, ataupun mungkin atheist, mungkin Buddha, dan sebagainya. Kita Islam, tapi dari segi bab sikap, value, nilai-nilai murni ada pada mereka. Sebab mereka ubah dalam diri mereka. Subhanallah. Itu tuan-tuan dan Allah, bila kita faham, dia akan ubah diri kita. Faham Al-Quran, dia akan dapat ubah diri kita. Tuan-tuan dan Allah, saya sebut tuan-tuan ya. Hari ini, kenapa berlaku perpecahan? Sebab tak tengok Quran. Quran kata apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Ulama kata apa? Berpecah belah itu haram hukumnya. Sebab kata wala tafarraqu. Jangan taklah hukumnya wajib, jangan pecah belah. Kalau buat juga haram hukumnya. Masya-Allah. Ini sebab apa? Sebab kita ada kepentingan diri. Puak ni ada kepentingan diri, puak ni ada kepentingan diri. Akhirnya dia bergaduh sama-sama. Dia, aku betul, kau salah. Ini pula, aku betul, kau salah. Aku yang lebih baik, kau tak betul. Sebenarnya kita semua tak betul sebab tidak ikut Al-Quran Al-Karim. Tuhan kata, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wala tanaza'u. Jangan kamu pecah belah. Fatafshalu. Nanti kamu gagal, kata Allah. Betul, kita gagal. Kita gagal. Satu dunia gagal. Bukan kata Malaysia ataupun negara-negara
Nusantara, negara-negara Islam, negara umat Islam. Sebabkan orang kita sendiri berpecah, tuan-tuan. Tuan kata, wala tanazau, jangan bergaduh. Fatafshalun, nanti kamu gagal. Nak buat apa? Tak boleh buat. Bila ni nak buat, ni kata dibangkang. Ni nak buat, ni bangkang pula. Sebab apa? Sebab kita sudah berpecah. Tuan-tuan dirahmati Allah ya. Dalam bab keluarga contohnya, kalau kita faham, Tuhan kata apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah isteri kamu dengan ma'ruf. Kita baca Quran. Oh, Tuhan kata, layan isteri dengan baik. Ma'ruf tu baik. Mana boleh pukul isteri? Maki pun tak boleh. Ya, Nabi kepanggil isterinya, Ya Humairah, wahai yang merah jambu. Nabi tak pernah pukul. Jentik pun tak pernah isteri dia. Masya Allah. Sebab apa? Sebab kita faham Quran, kita akan ikut Quran. Sebab apa kita bergaduh? Sebab kita tak faham Quran. Baca je tapi tak faham. Dapatlah pahala tapi tidak ubah apa-apa. Tidak menjadi seorang suami yang saleh ataupun isteri yang salihah. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruh dan perintah nak kamu semayang dan sabar, kata Allah. Berapa ramai suruh nak semayang? Sampai ke besar tak semayang, tuan-tuan. Suami kata ke isteri, yang tolonglah anak kita suruh dia semayang. Tak apa, bang kecil lagi bang, baru 17 tahun umur dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh beranak, 17 tahun tu boleh beranak, bukan kecil. Dia baca Quran, dia tak faham. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei bapa-bapa, suami-suami, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. So kita faham, kita setakut. Kalau aku tak didik anak bini aku nak bakar dulu ni dalam neraka ni. Sebab Tuhan kata macam tu. Qu anfusakum. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Nak duduk suami isteri, laki bini, duduk elok-elok, kata Allah. Tapi kalau tak boleh duduk elok-elok, dah tak sefahaman, dah tak sehaluan, dah tak sealiran, asyik pukul-mukul je, tasrihum biihsan, lepaskanlah, ceraikan dengan cara baik. Biihsan, dengan cara baik. Hari ni orang bercerai, gaduh. Cerai gaduh. Anak-anak jadi mangsa. Berebut anak. Hak ni dapat anak, dia akan beritahu anak dia, bapa engkau ni tak betul, bapa engkau ni jahat. Dia peruduhkan pula bekas suami dia. Kalau suami dapat anak, dia kata, mak kau tu pelacur, mak kau tu jahat, mak kau tak guna. Dia akan peruduhkan bekas isterinya daripada anak-anak. Maka jadi bergaduh satu keluarga. Sebab dia tak ikut Quran. Tuhan Quran kata apa? Tasrihum ihsan. Cerai boleh, tapi dengan cara baik. Ihsan tu baik kan? Lepas tu tuan-tuan, bila baca Quran, kita faham makna, kita wajib beramal. Bukan saya marah ni tuan-tuan, bukan meletih, tapi hujan lebat. Ya? Nak balik rumah. Allahu Akbar. Tuan-tuan dirahmati Allah. Macam Isra Okok lah, contoh Isra Okok kan. Dia kata tak ada fatwa, mana hukum, zaman Nabi tak ada rokok. Tak apa. Ya? Tapi fatwa tu, dia berasas kepada satu ayat. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu sengaja menjerumuskan diri kamu kepada kebinasaan. Masya Allah tuan-tuan ya. Binasa jantung kita, binasa paru-paru kita, ya, binasa duit kita, bakar gitu je. Kalau sakit nanti masuk hospital, binasa duit kerajaan, sah bayar cukai, semua rakyat bayar cukai, semata-mata untuk dia je. Tuan-tuan ya. So kita beramal dengan Quran. Masya Allah. Duduk dalam masyarakat, Tuhan kata apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah dalam masyarakat. Tapi mesti dalam bab ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh tolong-menolong dalam bab dosa dan permusuhan. Tak boleh. So kita faham Quran, kena buat gotong royong, tolong-menolong. Okey, tak ada masalah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kamu tahu tak kata Allah pendusta agama, penunggang agama lah yang cerita. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang tu ialah orang yang tak peduli anak yatim. Tinggalkan anak yatim. Tuhan kata, so dalam masyarakat kita ada tak anak yatim? Duduk satu taman ke, satu flat ke, pangsapuri ke. Tuan-tuan, ramai anak yatim kan? Dah tak kita ambil peduli, ambil kisah. Sedangkan Quran kata begitu. Kita semayang rajin, tarawih 30 rakaat. Orang 20 je, dia 30. Tapi anak yatim sebelah rumah, haram nak tengok tuan-tuan. Tuhan kata apa? Bohong. Agama ni bohong je. Bohonglah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tak pernah bagi makan kepada orang miskin. Orang nak bagi makan, dia larang pula, jangan bagi makan. Dia kaya tu, padahal miskin orang tu kesian. Allahu Akbar. Masya Allah tuan-tuan. Banyak lagi tuan-tuan cerita. Masa datang, panggil dah masa. Pukul 2 dah.
14.01, lebih 1 minit. Jadi saya tak nak cerita panjang tuan-tuan ya. Lepas kita beramal, apa nak buat? Kita kena sebarkanlah Quran kepada orang lain. So, nuzul Quran tahun ni tuan-tuan 2021, apa nak buat? Pertama saya katakan tadi tuan-tuan, pertama belajar baca Quran, rumusan ya. Nombor 2, lepas belajar baca Quran, bacalah berterusan. Nombor 3, lepas baca, faham ayat nak apa, ayat tu nak apa, terjemahan dia apa. Lepas faham, kena beramal dengan apa kita faham. Oh, jadi orang baik. Yang kelima tuan-tuan, kena sebarkan apa yang kita tahu daripada Quran. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah ada masa nanti kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.